Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma taqabbal minna Allahumma ta'amina innaka rashid alaina min fazlika wa rahmatika. Allahumma barik lana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min sambungan yang pas. Jika kita tengok daripada terjemahan ini, di awal-awal terjemahan sepintas lalu tentang kitab Hujjatullah ni, karya agung Imam Waliullah Ad-Dahlawi ini merangkumi dua bahagian besar dengan didahului oleh satu muqaddimah tentang latar belakang penulisannya yang kita dah baca, iaitu ada beberapa not tentang Syahwaliullah sendiri. 11 perkara dalam cetakan Betul Diuban ni di buku surat 12. Kemudian di antara lain disebut Hadzabad-Din fi zamanihi min kulli ma'allaqa bilaji ini as-safi, dengan satu cara pendekatan agama di zamannya. Itu sebab dipanggil sebagai mujaddid atau tajdid. Kemudian asbata aqaidi ahli sunnah wal jamaah bil adillah wal hijaj, mentabikkan aqidah ahli sunnah wal jamaah dengan dalil dan hujjah. Mayyaza sunnah as-saniyah min al-bid'ah ghair mardiyah, membezakan sunnah daripada bid'ah. Itu antara lain. Kemudian sebab mendorongnya menulis khusus tentang ilmu hadis dari segi rahsia, maknanya Hujjatullah ini di antara betul mewujudkan satu fan baru. Selalunya orang bincang dalam tauhid, akidah, fiqh, bulughah, lain-lain. Ini maknanya lain pada yang lain dalam asrar syariah, rahsia syariah. Kemudian Ad-Dahlawi mengemukakan hujah-hujah akli dan nakli akan beri penting mengetahui bidang yang istimewa ini tentang rahsia syariah. Malah beliau memindas golongan yang menidakkan ilmu ini, seperti di awal muqaddimah kitab yang kita baca juga. Kita sebab nak ambil daripada kitab ni, yang mana di awal muqaddimah kita baca apa yang lepas, beliau telah tulis bahawa man qala, barang siapa yang berkata innal ahkam asy-syar'iyyah, sesungguhnya bahawasanya hukum-hukum syariat ghairu mutawwil li syai'in min al-masalih, tidak tergandung sesuatu pun dari kebaikan. Fa qawluhu batilun, maka kata-kata itu adalah batil. Sebab dia mari beberapa dalil dalam Al-Quran sendiri, dalam hadis sendiri. Setiap syariat itu dinyatakan dalil, itu dinyatakan ilat sebab dia. Jadi maknanya dalam Al-Quran sendiri memberitahu perkara demikian, sedangkan ada orang kata tak ada benda. Maknanya semata-mata dia perintah je, perintah Allah, buat je perintah, tidak. Maknanya ada sebab, ada ilatnya. Baik.
Perkara ni kalau tengok di dalam muqaddimah ni, terjemahan boleh kita baca sebagai kita tengok seperti muka surat 3 ke 20 tu kan. Setengah orang menyangka bahawa hukum syarak itu tidak mengandungi apa-apa kemaslahatan dan tidak ada sebarang kaitan antara amalan dan balasan yang ditentukan Allah untuknya. Mereka menganggap perumpamaan taklif hukum syarak itu seperti Tuhan yang mahu menguji ketaatan hamba-Nya kepadanya, lalu dia menyuruh mengangkat batu atau menyentuh pokok yang tidak ada apa-apa faedah kecuali ujian semata-mata. Itu fahaman sebagai orang. Apabila dia patuh atau derhaka, maka dia diberi balasan kerana amalannya. Ini benar dan disangkan oleh sunnah Rasulullah SAW dan ijma' kurun yang dipersaksikan sebagai sebaik-baik kurun. Sesiapa yang tidak mengetahui perkara-perkara berikut bererti tidak memiliki ilmu melainkan sedikit saja. Maknanya sekarang kekurangan di pihak kita, hamba ni, bukan kata dalam syariat tidak ada rahsia-rahsia, tidak ada apa sesuatu kemaslahatan. Itu dia telah disangkalah. Kemudian di awal juga dia kata dalam mukadimah ini juga Imam Ad-Dihlawi menyebut tidak kurang dari 6 faedah mengetahui ilmu ini. Okey. Mukadimah. Enam di dalam muka surat 55 yang Arabnya. Yang Arab ni muka surat 55 dan yang terjemahan ni sebab kita baca dah minggu 2 minggu lepas. Dia contoh-contoh pun kita ada kita baca dah sebagainya. Kemudian di muka surat yang beliau bagi kita di depan kan, betul? Mukadimah ini juga Ad-Dihlawi menyebut tidak kurang dari 6 faedah mengetahui ilmu ini, iaitu ilmu rahsia syarak. 6 faedah ilmu rahsia syarak ini. Okey. Mana tahu terjemah ni ke apa 6 faedah yang dinyatakan. 6 faedah itu hidup sebelum belajar siapa
tersebut. Kalau itu kita enam tu ada di dalam surah Al-Quran antara 30-an ya. Nanti kita cukup itu baik. Jadi enam tu kita akan tengok nanti dalam bahasa Arab disebut minha antaranya idahu mu'jizatin min mu'jizati nabiyyin menjelaskan mukjizat daripada mukjizat Nabi. Dan dari mukjizat Nabi itu dijelaskan. Itu di antara dia panggil faedah kita mengetahui rahsia syariat. Okey. Kalau gitu kita ambil sambungan dulu. Sebelum kita tengok faedah di depan lagi. Sebelum pada tu berpandukan apa yang kita dah baca di mukadimah hari itu, maknanya di awal-awal mukadimah yang surat 20 tu ada setengah orang yang menyangka hukum syarak itu tiada mengandungi kemaslahatan. Benda itu telah dijawab, maknanya terjawab, telah dibidas. Orang yang menindakkan kemaslahatan itu dengan beberapa ayat Al-Quran yang dibawa datang di sini. Sampai muka surat 26. Jadi kita tengok selepas pada tu di muka surat 26 sama juga dengan surah Arab ni 46. Tajuk dia lam yazal an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam was-sahabah wa man ba'dahum yu'alliluna al-ahkam bil masalih. Senantiasa baginda Nabi SAW dan sahabat dan orang-orang yang selepas mereka yu'alilun menyatakan sebab hukum-hukum dengan kemaslahatan. Jadi di antaranya dia kata summa inna Nabi SAW bayyana asrar ta'yin al-awqat. Sesungguhnya baginda Nabi menerangkan rahsia-rahsia penentuan waktu-waktu fi ba'dil mawadhi' pada sebahagian tempat. Maknanya ketetapan waktu itu bukan saja. Sebagai contoh di bab hari pertama qala fi arba'in qabla zuhri, tentang solat 4 rakaat sunat sebelum zuhur. Sabda Nabi innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Ia adalah waktu dibukakan pintu-pintu langit. Fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Dan aku suka naik pada waktu itu amalanku yang saleh. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Demikian juga dinyatakan dalam kitab Mishkatul Masabih 1169. Dalam Tirmidzi itu 478. Jadi di dalam riwayat itu bukan setakat sunat 4 rakaat. Kalau kata seperti apa yang didakwa, setiap amal itu semata-mata uji Allah suruh buat, kita buat. Dapatlah ganjaran. Jadi kita membuat bukan kerana sebab. Sedangkan Nabi SAW sendiri menyatakan, aku suka waktu itu kerana pintu langit dibuka. Maknanya ada sebab, bukan saja-saja. Baik. Contoh kedua, waru ya anhu sallallahu alaihi wasallam fi shaumi yaum Ashura, tentang puasa Ashura, anna sababa masyru'iyyatihi, sebab disyariatkan ia najatul Musa wa qaumi, keselamatan Nabi Musa dan kaumnya min Fir'aun, daripada Fir'aun pada hari tersebut. Wa anna sababa masyru'iyyatihi fina ittiba'u sunnati Musa, dan sebab disyariatkan pada agama kita kerana mengikut kepada sunnah Nabi Musa AS. Jadi bukan kata saja-saja. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan sebab bagi sesetengah hukum.
Antaranya faqala fil mustayqiz, beliau menyatakan tentang orang yang baru bangun tidur. Bila bangun tidur, dia kata kita kena basuh tangan dulu sebelum nak ambil wudu. Terutama jika di dalam kolam ambil air tu basuh tangan. Kerana apa? Nabi kata fa innahu la yadri aina batat yadu. Kerana dia tidak tahu pada waktu malam ni di mana dah pergi tangan dia. Tak, jamur di mana, pegang mana tak tahu, jadi basuh dulu lah. Jadi ada sebab nak basuh tu kerana tangan tu tak tahu ke mana malam. Maknanya bukan semata-mata Nabi suruh atau Nabi tunjuk atau kena buat. Jadi ada benda. Wafil istizar, dan sebagai contoh dalam bab air yang kita keluarkan daripada hidung ketika berwudu, antara sunat wudu masukkan air hidung dipanggil istinsyaq, keluarkan air dari hidung dipanggil istinzar. Jadi dalam bab istinzar ni ditulis itu berhubung dengan memasuk air hidung, dia mengeluarkan. Sebab dalam kalimah asal kan, dalam bab kitab Arab ni istinzar ni kau keluarkan air dari hidung. Fa inna syaitan yabitu ala khaysyubi, kerana syaitan bermalam atau duduk di dalam rongga hidung. Sebab itu buat masuk dan buat keluarkan air daripada hidung. Itu dah ada lafaz yang beliau bawa mari riwayat Abu Hurairah, Imam Bukhari 3295, Muslim 238, Mishkat 392. Kemudian berhubung dengan tidur, baginda menerangkan sebab apa berwudu itu. Fa innahu idza taja'a, apabila beliau telah baring, istarqat mafasil, istarqat betul, maka sendi-sendi menjadi renggang. Maka oleh kerana itu dia bangun berwudu. Itu pun ada di dalam riwayat Ibnu Abbas, Imam At-Tirmizi 77, Abu Dawud 22, Mishkat 318. Berhubung sebab melontar jamrah ketika orang pergi haji, ramyul jimar innahu liiqamati zikrillah, itu bagi menegakkan ingatan kepada Allah, supaya sentiasa mengingat Allah. Dilontar itu kenapa? Itu di antaranya sunnah Nabi Ibrahim AS. Ketika syaitan datang nak menghalang Nabi Ibrahim daripada menyembelih anaknya Ismail, sedangkan benda itu adalah perintah Allah Ta'ala, maka untuk itu syaitan pun mari kepada Sayyidatina Hajar bagi tahu tentang Ibrahim nak sembelih anak. Maka masa itu Sayyidatina Hajar lontar iblis dengan batu. Maka dihidupkan sunnah itu sebab apa? Mengingatkan kepada Allah. Jadi bukan saja. Kemudian waqala, dan juga berkata innama ju'ila istizan. Istizan ni minta izin. Kalau nak masuk rumah, kita kena minta izin. Dia ada dalam hadis, ada riwayat berlainan. Satu riwayat kata bagi salam dulu, Assalamualaikum, lepas tu minta izin. Bolehkah nak masuk? Ataupun ada riwayat lain, minta izin dulu baru bagi salam. Ada dua-dua semua. Jadi minta izin tu sebab apa? Dia kata innama ju'ila istizan min ajlil basar. Dijadikan sunnah minta izin nak masuk rumah atau minta izin itu sebelum nak masuk melangkah pergi ke dalam sesuatu rumah, min ajlil basar, supaya tidak terpandang aurat. Itu kerana menjaga pandangan mata daripada terlihat yang aurat ataupun lain-lain. Ini dia buat daripada hadis Sahal bin Sa'ad, ada di bawah kan, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Dia kata apa? Ittala'a rajulun min hujrin fi hujrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam mitra yahukku bihi ra'sah, faqala law a'lamu annaka tanzur la ta'antu bihi fi 'aini, innama ju'ila al-istizan min ajli al-basar. Kalau aku tahu engkau melihat, pasti aku cucuk mata engkau dengannya. Sesungguhnya ketentuan iaitu disyariatkan meminta izin itu kerana menjaga pandangan mata. Kemudian
Wa fil hirrah, berkenaan dengan kucing. Nabi sebut tentang apa? Kucing ini tidak najis. Innama hiya minat tawafin alaikum awil tawafan. Jenis selalu keluar masuk rumah, maka tak jadi dari itu sebagai najis. Tersebut dalam kitab Muwatta. Wa bayyana fi mawadhi'a anna hikmata fiha, dan juga ada tempat-tempat Nabi menyatakan bahawa hikmah pada sesuatu itu, seperti contoh daf'u mafsadatin, menolak kerosakan, dan nahi anil ghilal, seperti larangan Nabi menolak kemudaratan, larangan ghilal, sebenarnya kerana bimbang memudaratkan anak. Dia tulis itu di bawah kan, ghilah ni menyetubuhi isteri yang sedang menyusukan anak ataupun isteri yang hamil dalam keadaan masih menyusu. Dia hamil lain, lepas tu menyusu anak kecil. Jadi ada larangan Nabi daripada bersetubuh dengan isteri tersebut. Riwayat Asma binti Yazid bin Sakan qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqtulu auladakum sirran. Jangan kamu membunuh anak-anak dengan cara diam-diam. Fa innal ghaila, kerana ghail itu iaitu cara jima isteri keadaan sedang menyusu atau sedang hamil, yudrikul farisa. Ghail itu apabila mengenai askar berkuda, fa yud'athiruhu an farsin, tiba-tiba dia jatuh rebah dari kudanya. Maknanya seorang tentera pun dan boleh jadi tak gagal rebah dari kuda. Mungkin kekuatan ditarik kerana ghilah ni, maka itu sebab boleh menyebabkan memudaratkan bayi ataupun kandungan di dalam perut. Jadi dia kata innama huwa makhafatul dararin walad, bimbang daripada apa-apa berlaku terhadap kandungan. Sebab itu dilarang ghilah. Selain daripada itu, hikmah yang dinyatakan mukhalifatu firqatin minal kufar, mahu berbeza dengan golongan kafir. Seperti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang Nabi larang sembahyang lepas subuh ketika sedang matahari naik. Itu sebab kata jangan masa matahari naik, syuruk tu tak boleh bayangi masa mula naik. Sebab apa? Selalunya syaitan akan mari. Dia kata naik baina qarnai syaitan, fa innaha, kerana sesungguhnya ia matahari tatlu'u naik, masa dia sedang naik, masa syuruk, baina qarnai syaitan, antara dua tanduk syaitan. Mana syaitan duduk situ, orang sembahyang seolah-olah macam nyembah syaitan. Itu adalah hikmah dilarang pada ketika itu. Dia kata wahina izin, dan ketika itu juga yasjudu lahal kufar, orang kafir yang jenis sembah syaitan, dia akan menyembah pada waktu itu. Jadi macam seolah penyerumpaan atau tersyabuh itu ada, maka khilaf akan firqah kufar yang menyembah syaitan pada ketika itu dengan cara Nabi kata jangan sembahyang. Kemudian jadi tentang ni maknanya mukhalifah firqah minal kufar ni menyalahi puak-puak kafir. Jadi menyalahi puak kafir ni bersamaan dengan hadis tasyabbuh, tak menyerupai. Jadi khilaf, kita kena khilaf dengan orang kafir, dan juga kita tidak boleh menyerupai orang kafir. Jadi daripada situ satu kaedah luas sebenarnya, dan juga kaedah yang besar. Dan masalah makan minum, cara makan, cara minum, cara berpakaian, selagi bila mana benda tu menyerupai orang kafir, tak boleh. Contoh sebagai contohnya, katakanlah satu jenis pakaian ni orang kafir pakai, terutama pula pakaian mereka dalam bab keagamaan. Kalau kata pakai biasa-biasa, patut kita pun pakai, tapi bukan kena nak ikut. Contoh kata kita nak buat kerja, patut pakai seluar jeans. Seluar jeans dia seluar yang lasar, kan? Lasar untuk buat kerja bagus. Dengan kita buat seluar, bukan kerana kita nak tersyampur.
Tapi kalau kerana ada tasyabuh dan memang itu satu pakaian asal orang kafir, orang pakai terutama pula dia pakai kerana bab-bab keagamaan. Itu memang dilarang tasyabuh dengan mereka. Macam orang Timur buat tentang topi sudu. Topi sudu kalau kata tu memang satu style. Orang-orang kafir buat sebagai style dia, kita pun buat style. Jadi tasyabuh ada faedah. Melainkan kita kata dah, kita ambil ni sebab kita dah buat kerja luar nak tutup daripada pancaran matahari. Jadi kita tidaklah nak menyerupai. Itu kembali kepada innamal a'malu binniyat. Amal jadi bergantung pada niat ulama. Tapi dari satu sisi yang lain, mengelak daripada salah sangka orang tu antara perkara yang dipilih. Sebab itu pergi ke kubur. Kalau orang pergi ziarah kubur, tujuan ziarah kubur untuk tazkiran lil maut, mengingati mati. Bukan kata di kubur ni untuk kita nak sedekah Fatihah. Duk kita gila kubur duk ni. Nak sedekah tak payah pergi boleh. Duk dalam rumah boleh. Nak baca Al-Quran. Masalah khilaf tentang amalan ni sampai tak sampai itu masalah lain. Masalah sekarang kita nak buat. Dalam hadis Nabi kata, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa bisalas. Bila mati anak Adam terputus kecuali tiga. Salah satunya waladun salihun yad'ulah. Anak soleh yang berdoa. Selain doa qiyas kepada segala amal. Anak cucu cicit ke bawah buat apa? Walau tanpa niat. Jadi kalau nak buat pergi ke kubur, antara adab di kubur berdoa tak angkat tangan. Kenapa tak boleh angkat? Kita doakan kat tangan tak boleh. Sebab apa? Nak mengelak daripada salah sangka orang. Jika kubur doa, kita punya tujuan doa pada orang kubur. Orang luar lalu, dia kata orang ni minta kubur, dia salah sangka. Jadi mengelak salah sangka, doanya angkat tangan kat kubur. Antara adab berziarah di kubur, tidak kubur di depan arah kiblat. Maknanya membelakangi. Sebab itu di Madinah pun untuk ziarah Nabi, maknanya membelakangi kiblat ziarah Nabi. Assalamualaikum. Jadi kubur-kubur mana pun kita ziarah, kubur kita membelakangi kubur supaya tidak disalah sangka orang yang lihat jauh dia kata ni sebuah kubur, minta doa dengan kubur. Sebabnya ada buah-buah yang buat macam tu. Contohnya di Pakistan dia orang berilmi dia memang kadang-kadang terutama dia kata di kubur wali minta dengan kubur wali. Jadi nak menghindari salah sangka supaya jangan jadi ada salah sangka tu, menghindari itu satu perkara juga tuntutan. Jadi tasyabuh ataupun tidak menyerupai orang kafir itu kerana apa? Sebab itu tak diberi buat sesuatu perkara tadi. Orang kafir yang jenis menyembah syaitan ketika matahari mula naik, maka orang Islam dilarang pada ketika itu untuk sembahyang. Walaupun kita sembahyang sebab Allah, bukan sebab syaitan. Tapi masa tu orang kafir dia buat sembah syaitan. Matahari naik, syaitan mari itu supaya naiknya matahari ni antara dua tanduk syaitan. Yang disebut tu. Jadi sebab tu kemudian dia tulis tu mahu menutup pintu penyelewengan kata-kata seperti kata-kata Sayyidina Umar kepada orang yang menyambung sembahyang fardu dengan sunat. Sebab tu dalam bab sembahyang ini disunatkan habis saja sembahyang fardu jika nak melakukan sunat alih tempat. Selain daripada menghindari daripada orang salah sangka kita sambung sembahyang fardu sunat, yang keduanya kerana dalam hadis Nabi kata semua tempat di muka bumi ini adalah suci bagi umat Islam, dan setiap tempat yang kita lakukan ibadat, tempat itu akan menjadi saksi di akhirat. Jadi kalau sembahyang setempat rugi alih tempat tu lah. Walaupun maknanya contoh masjid ni penuh, kita dengan kanan kiri tu ada yang mari dekat kita pergi kat demo selepas habis sembahyang, supaya ada menyatakan dia panggil fasal, perceraian antara fardu dengan sunat. Itu sebab ada orang dia duduk dulu tu dah baca tasbih 33 atau 33 atau yang disebut Nabi ajar Sayyidina Ali setiap selepas sembahyang fardu 10 tu baca subhanallah alhamdulillah akbar.
Dan sebelum tidur 33 tu. Jadi itu antara benda-benda amalan yang bila habis sembahyang fardu ada amalan kita buat sendiri ya. Jadi lepas benda itu barulah nampak pemisahan atau perceraian. Jadi nak menutup pintu orang akan kata fardu dengan sunat itu bersambung. Tu Sayyidina Umar kata jangan sampai jadi begitu, dengan sebab inilah umat terdahulu telah binasa. Rasulullah pun ditulis bersabda macam mana? Asaballah bika ya ibn al-Khattab. Kamu telah buat tepat dengan apa yang kehendak Allah, wahai Ibnu Khattab. Ini ada di dalam riwayat Abu Dawud tentang seorang dia sembahyang sunat di tempat dia sembahyang fardu. Maknanya lepas sembahyang fardu tempat yang sama seeloknya dielakkan, kerana bila ada orang sembahyang sunat di tempat sembahyang fardu, Sayyidina Umar larang dia jangan sembahyang, pergi sembahyang kat lain. Bila Sayyidina Umar buat gitu, Nabi kata kepada Sayyidina Umar, engkau telah bertindak tepat mengikut kehendak Allah. Di sini yang umat terdahulu seperti binasa bersabda tu tertinggal dalam cetakan, tak ada, kosong. Jadi nombor 3, mahu menutup pintu penyelewengan seperti kata-kata umat kepada orang yang menyambut sembahyang fardu dengan sunat, dengan sebab inilah umat terdahulu binasa. Rasulullah bersabda, asaballahu bika. Ni ada di dalam ni, ada tertinggal ni. Asaballahu bika ya ibn al-Khattab. Aradallahu bika khair wal hidayah. Allah Ta'ala mengingini dengan sebab engkau kebaikan dan hidayah, ataupun ballaghaka Allahu shawab. Allah telah beri satu ketepatan tindakan engkau, au ja'alaka shahiban fi ra'yika. Apa yang kamu bagi tahu itu adalah satu benda yang tepat. Asaballahu bika ya ibn al-Khattab. Ini ada ketiga dalam cetakan semua. Dan yang keempat pula, awujudu harjin, wujudnya kesukaran. Sebab tu kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, likum sauban. Adakah setiap orang dari kamu memiliki 2 helai kain? Abu Hurairah, Bukhari 358. Baik. Di sini dia kata, wa kaqaulihi ta'ala. Ada tak sini? Seperti juga firman Allah, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataballahu alaikum wa 'afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kamu mengkhianati diri sendiri, lalu dia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Jadi kadang-kadang supaya jangan sampai wujud kesukaran, sebab ad-dinu yusrun, agama ni mudah. Jangan jadi sampai jadi menyusahkan. Sebab itu dalam kaedah agama adanya kaedah ad-darurah tubihul mahsurah, kan? Darurat akan membolehkan benda yang dilarang kerana darurat, dan apa yang darurat itu dilakukan mengikut qadar dia sahaja, tak boleh lebih daripada keperluan. Habis itu, kemudian tajuk yang dibawa datang, dia ada lagi sikit yang sebenarnya. Mungkin Ustaz ni dalam terjemah dia ambil sebahagian. Selain pada ini nombor 4 kan, dia ada nombor okey, betul. Tajuk yang lain iaitu wa bayyana fi ba'dil mawadhi' asrar at-tarhib wa tarhib. Rasulullah menjelaskan rahsia targhib dan tarhib. Targhib ni menganjurkan perbuatan benda. Tarhib menghalang dari melakukan sesuatu. Dalam bahasa Arab, targhib itu menganjurkan, tarhib menakut-nakutkan ataupun memberi sesuatu supaya tidak dibuat. Targhib kan ada kita, apa tu, Syekh Al-Muziri. Pada sesetengah tempat Rasulullah SAW menjelaskan rahsia di sebalik targhib dan juga di sebalik tarhib.
Sahabat pula menunjukkan tentang perkara ini dengan bertanya kepada baginda dalam perkara yang sama, dan baginda menjelaskan kekeliruan mereka itu dan mengembalikannya kepada kaedah asal. Supaya jangan jadi kesamaran. Baginda bersabda sebagai contoh yang dia bawa bagi di sini. Salatul rajul fi jama'ah tasiru ala salati fi baiti. Sembahyang seorang berjemaah melebihi sembahyang di rumah, dengan sembahyang di pasar lebih 25 darjat. Sebab apa tu dia orang ada kelebihan sembahyang berjemaah 25 kali ganda? Ini kerana itu dipanggil apa yang telah Nabi terangkan di sebalik targhib tadi. Suruh maya berjemaah, apa yang ada di sebalik 25 kali itu, ini kerana seseorang itu apabila dia berwuduk dengan sebaik-baiknya, kemudian dia menuju ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali sembahyang, tiada satu langkah yang dilangkahinya melainkan diangkat untuknya satu darjah, dihapuskan untuknya satu kesalahan sehingga dia memasuki masjid. Maksudnya setiap langkah ada kebaikan, ada dosa diampun dan ada darjah diangkat. Jadi kalau sembahyang di rumah tak ada lah langkah-langkah tu. Jadi pergi sebab melangkah tu. Itu berlaku bila Bani Salamah dengar kata ada kawasan berdekatan Masjid Nabawi, mereka nak beli. Nabi dengar sebab apa nak beli? Sebab dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Nabi kata kamu tetaplah duduk di tempat kamu, sebab setiap langkah kamu ada pahala walaupun jauh. Jadi Bani Salamah bila dengar Nabi bagi tahu sebab tu, dia orang punya langkah pendek kan. Sebab apa dia pendek langkah? Sebab Nabi kata setiap langkah. Nabi tak kata langkah panjang, langkah pendek. Setiap langkah. Jadi dia pun faham daripada targhib tersebut, kita langkah pendek barulah Allah bagi banyak. Nampak tak? Itu sebab maknanya di zaman Nabi ada wujud benda supaya orang ada keinginan, jazbah. Nabi bagi tahu kelebihan-kelebihan, dan inilah dalam syariat tidak ada saja. Dia buat langkah-langkah pendek. Kemudian apabila dia masuk masjid, dia dikira dalam sembahyang selama mana dia ditahan oleh sembahyang dari keluar. Maknanya selagi duduk tunggu dikira macam sembahyang, pahala sembahyang. Ini berlaku ada sekali dalam Masjid Nabawi waktu Isyak tampak sembahyang. Nabi tak keluar. Muadzin pergi tanya Nabi, "Ya Rasulullah, tuan nak keluar tak?" Bila? "Mana?" Dia pun bagi tunggu. Pakai duduk. Ditanya lagi sampai 3 kali. Malam tu sembahyang 1/3 akhir malam. Maknanya bukan lewat 1/3 malam, lewatlah. Nabi kata aku suka untuk sembahyang waktu ni, tapi sebab bimbang menyusahkan, dan Nabi tak buat selalu, buat pernah ada berlaku. Dan selama mana orang tu nunggu tadi, tak duduk dalam masjid dengan niat iktikaf dikira pahala dah. Menunggu intizarus solat minas solat, menanti sembahyang adalah dikira pahala bersembahyang. Itu hikmah itu. Kemudian katanya lagi, malaikat mendoakan untuknya selama mana seorang itu berada pada tempatnya yang dia bersembahyang padanya. Mereka mendoakan doa malaikat, "Ya Allah, rahmatilahnya, Ya Allah, ampunkanlah dia, Ya Allah, terimalah taubatnya selama mana dia tidak menyakiti padanya, tidak menyakiti orang lain atau tidak menimbulkan masalah pada orang lain." Itu sebab Nabi larang melangkah orang yang ni selagi dia tidak berhadas, lagi dia ada dalam masjid itu, dikira dia sentiasa mendapat doa malaikat. Jadi hikmah pergi sembahyang ke tempat didirikan jemaah masjid ke surau ni sebab doa malaikat dapat, beriktikaf dapat, setiap langkah dia diberi pahala, diampun dosa, diangkat darjat. Selagi mana dia tunggu sembahyang, dikira sembahyang, banyak benda dapat. Jadi benda tu tak ada di rumah. Sebab itu kelebihan ada. Itu dalam tarikh Nabi bagi tahu tentang sesuatu. Boleh kalau kita nak bias dia, benda tak salah bias tu. Secumanya bab kereta ni, pada saya lah bab kereta ni, hak jenis kita nak bias dengan
langkah ni kereta minyak makan marah. Jadi cari minyak makan marah tu guna untuk Ismail. Lagi marah makan minyak, lagi marah dapat. Di atas setiap titik minyak tu. Nah, ataupun setiap pusingan roda. Ya juga, tak ada masalah. Ada jalan jauh, tapi jangan sampai tertinggal payah tu. Maknanya pergi awal. Dia boleh kias tak salah. Kias tu. Satu lagi selain daripada itu, Nabi bagi tarikh kepada sahabat. Rumah Nabi sedinding dengan masjid. Tu pun Nabi tak pernah tinggal begitu. Tak pernah tinggal sejak daripada disyariatkan solat, Nabi berjemaah. Satu. Kemudian selain dari itu, dalam kitab Nurul Anwar Usul Fiqh Hanafi yang ditulis oleh Mullah Jiwan, dalam kitab Usul Fiqh itu satu yang menarik dia bagi tahu tentang mana-mana perintah syariat yang diperintahkan dan diajar atau ditunjuk dengan cara tersebut, dilakukan dengan cara itu, kita akan mendapat dipanggil adabul kamil. Ada ni maknanya tunai. Sembahyang dia ada tunai dengan qada. Selain dari dalam mazhab Syafi'i ada tambahan dipanggil i'adatan, i'adahkan. Tunai, qada, i'adah. Dalam tunai ni ada dua jenis. Satu dipanggil adabul kamil, tunai yang sempurna. Satu lagi adabul naqis, tunai tapi tak sempurna. Tunai sempurna ni seperti mana disyariatkan. Jadi sembahyang selepas Nabi ambil perintah di malam Isra Mi'raj tu, Nabi balik ke bumi malam subuh tu, Jibril tak mari zuhur. Jibril mari zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isyak, subuh. 2 hari 10 waktu Jibril mari nak ajar Nabi kaifiat sembahyang, dan ke-10 tu semuanya berjemaah. Itu mengikut Mullah Jiwan dalam kitab Nurul Anwar. Dia kata jika ada salah satu tidak berjemaah, menjadi hujah orang tak mari sembahyang berjemaah. Sebab disyariatkan ada juga tak berjemaah. Tapi ini tak disyariatkan solat dan diajar Nabi. Jibril datang selepas Isra Mi'raj 10 waktu, ke-10 waktu semua berjemaah. Ini hukum khusus kepada orang lelaki lah. Orang muslimat boleh buat berjemaah dalam rumah. Kalau ada pelaksanaan lain lah, mana orang lelaki kalau imam duduk depan, saf di belakang, orang perempuan dia berada dalam saf tu, imam dia pun naik sikit ya. Maknanya kalau di rumah kita ada anak-anak muslimat dengan anak-anak perempuan, boleh berjemaah saja. Lebih awal lah itu sebaik. Melainkan dia seorang, tak ada anak-anak yang kuat. Kemudian tidak baginda bersabda wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ni hak nak mulailah. Baginda bersabda ni hak nak mulailah. Bila fakta ni ni wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan seseorang itu adalah sedekah. Bud'i ni maksudnya melaksanakan persetubuhan tu ada sedekah. Maksud disebut kemaluan, maksudnya fungsi kemaluan tu iaitu bersetubuh. Jadi Nabi kata bersetubuh tak ada sedekah. Kalau mereka bertanya, sahabat tanya, wahai Rasulullah, adakah seorang dari kita menunaikan hajatnya dengan isterinya mendapat pahala? Tak, maknanya bersetubuh dapat pahala. Baginda bertanya pula, beritahulah kepadaku jika dia meletakkan pada yang haram. Maknanya kalau dia bukan bersetubuh dengan isteri, dia pergi berzina, bukankah itu haram? Dosa dah. Benda tu dosa kan? Bila benda tu dosa, lawannya adalah pahala. Maknanya kalau disetubuh dengan benda yang haram tu dosa, maka setubuh dengan yang halal itu pahala. Demikianlah apabila dia meletakkan pada yang halal, maka dia memperoleh pahala. Dari sinilah Syekh Tahtazani dalam kitab syarah kepada Tawdih Talwih, itu usul fiqh dalam Hanafi tapi disyarahkan oleh Syafi'i. Maknanya seorang Syafi'i, Tahtazani, dia ahli bahasa selain daripada balaghah, dia juga syarah kitab usul. Dia kata dalam perintah ada larangan. Dalam Allah Ta'ala perintah aqimis solat, dirikan solat, maka kita pun dirikan, kita dapat pahala.
Dan orang yang tidak mendirikan solat, dia telah berdosa. Dalam mendirikan solat, kita telah meninggalkan tidur solat. Sebab aktivis solat ni perintah sembahyang. Maka dalam perintah sembahyang ada larangan tidur sembahyang. Itu sebab dua dalam satu. Kaedah ni ada orang nak buat. Kita ajak kepada kebaikan. Sebenarnya dalam masa yang sama kita telah tidak mengajak kepada keburukan. Jadi orang kata, oh demo tu ajak buat baik ya. Hak wajah hak demo tak ajak, tak teguh, tak engkar. Dalam kita ajak buat baik tu, kita tengah hadap. Lepas tu pula kaedah kita ajak mari imarah sembahyang masjid. Tak, bila kita mari sembahyang masjid, bagi tahu dengan kelebihan-kelebihan tertib Rasulullah, bagi tahu maka orang bila dia datang ke masjid, jiwa dia di masjid, Allah Subhanahu Allah Taala kata inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang sempurna akan mencegah orang itu daripada munkar. Maknanya secara tak langsung ajak mengimarahkan, ajak sembahyang yang sempurna boleh dalam masa sama mencegah perkara-perkara munkar. Jadi dua dalam satu. Atau mengikut syaitan pasal ni. Jadi maknanya dia pakai itu hikmah. Kan Nabi kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak dengan hikmah. Macam mana hikmah? Hikmah dia imarah masjid itu dalam masa yang sama bila orang datang kepada sembahyang yang sempurna. Okey lepas tu. Itu di antara kaedah-kaedah lah. Kan? Baik. Kemudian ni hak yang ketiga daripada ni. Idza taqal musliman bi sayfaihi ma fal qatil wal maqtul kitabuma finnar. Apabila dua orang Islam bertentangan, maknanya berlawan, mengangkat pedang masing-masing, menghunuskan senjata. Menghunuskan senjata itu haram dah. Ni berlawan pula. Yang membunuh dan yang terbunuh kedua-dua masuk dalam neraka. Jadi para sahabat tanya mengapa yang membunuh mengapalah yang membunuh itu? Maknanya yang membunuh tak ada masalah, boleh bunuh. Tetapi kenapa pula yang dibunuh masuk neraka juga? Baginda SAW menjawab, sesungguhnya dia juga benar-benar mahu membunuh, tapi dia yang benar. Tak, kalau kata dia tak kena, dia bunuh juga. Oleh kerana itu, kerana qasad tu ada, maka dua masuk neraka. Yang bunuh, yang dibunuh. Jadi perkara seperti ini dinyatakan di banyak tempat sehingga sukar untuk disebut satu persatu. Maknanya banyak yang kita tengok dalam riwayat-riwayat itu tentang rahsia asrar, rahsia-rahsia syariat di sebalik apa yang Nabi bagi tahu suruh buat dan apa yang Nabi bagi tahu larang daripada membuat. Ibnu Abbas menjelaskan rahsia disyariatkan mandi hari Jumaat. Ya. Dia tak mari secara lebih jelas lah, cuma dia mari isyarat lah. Jadi kita kena tengok, rujuk balik kepada riwayat tentang apakah rahsia mandi Jumaat. Antara lainnya Nabi kata mandi Jumaat ni dilewatkan. Walaupun boleh nak mandi awal pagi, tapi dilewatkan lebih baik supaya apa? Tujuan dia kita tak nak perlu, tak nak tubuh ni berbau. Nanti sembahyang Jumaat tempat orang berkumpul ramai-ramai akan menyebabkan izah, menyakiti orang Islam yang lain. Dengan bau tak sedap tubuh ni dah menyebabkan orang tak selesa. Antara hikmahnya sebab tu sunat mandi sunat Jumaat tu. Zaid bin Sabit pula menerangkan sebab larangan menjual buah-buahan sebelum nyata eloknya, qabla buduwi salahiha. Jual buah-buah tak masuk. Kadang jual buah pokok. Itu antara timbul masalah orang dia panggil pajak. Itu timbul masalah. Masalah ni timbul ada ulama yang tidak bersetuju dengan cara pajakan, sebab melainkan buah tu masuk tu. Sebenarnya ada pro kontra situ. Ada pilih kata Zaid bin Sabit itu larangan tu kenapa? Kerana antara lainnya buah tu tak tahu lagi. Masuk tu orang beli tak. Jadi kalau kata tak masuk atau tak jadi, pembeli tadi mungkin besar. Supaya dalam jual beli ni, dalam bai' tidak ada mana-mana pihak teraniaya. Bila ada penganiayaan tu dia jadi antara sebab yang tidak sah jual beli. Ibnu Umar juga menyatakan rahsia istilam. Maknanya Kaabah tu, Hajarul Aswad kan, hanya untuk dua penjuru Kaabah. Maknanya di rukun
Yamani dengan rukun Hajar Aswad, penjuru Hajar Aswad dengan penjuru sebelum dia. Penjuru Yaman itu sunat, istilah juga cuma disunatkan cium. Ya, bila kita lalu dekat tu Bismillah Allahu Akbar saja. Kalau dekat Hajar Aswad tu Bismillah Allahu Akbar cium. Jadi dua penjuru tu saja ada istilah, penjuru lain tak ada. Apa sebab? Dia kata rahsia istilah itu hanya untuk dua penjuru Kaabah. Dia tak bagi tahu. Kemudian dia kata para tabi'in dan para ulama mujtahidin yang datang selepas mereka sentiasa menjelaskan illah ni sebab hukum dengan kemaslahatan dan difahami maknanya. Mereka juga mengeluarkan hukum yang dinaskan itu mana? Mereka juga mengeluarkan hukum yang dinaskan wa yukharrijuna lil hukmi al-mansusi manatan munasiban. Tempat-tempatlah manatun. Dan mereka juga mengeluarkan hukum yang dinaskan itu manat, iaitu tempat atau illah yang bersesuaian lidaf'i durrin, untuk menolak kemudaratan, atau jalbi naf'in, atau menarik kemaslahatan, kama huwa mabsutun fi kutubihim wa madhahibihim, seperti mana yang diperincikan kitab-kitab mereka dan aliran mazhab masing-masing. Imam Ghazali sebagai contoh dalam kitab Ihya Ulumuddin pun menerangkan tentang rahsia-rahsia syariah juga. Al-Khattabi, kemudian Ibnu Abdus Salam dan ulama seperti mereka melakukan kajian dengan poin-poin yang halus dan kajian yang berkualiti. Semoga Allah membalas usaha mereka dengan sebaik-baik balasan. Baik, itu habis. Di antara tajuk yang dibawa datang oleh Syekh Waliullah di sini juga, iaitu di muka surat 32 ini, maqala inna husnal a'mal wa qubhaha aqliyan min kulli wajhin. Ya. Rahsia. Tidak selesa orang lain, izah muslimin. Dia benda hikmah tak ada masalah selama mana tidak ada melanggar syariat. Macam mana? Kan? Ya. Gabung ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Luas sekali. Cumanya ada perbincangan masalah kalau buat semayang, waktu kita tak boleh gabung dengan sunat. Sunat sama sunat boleh gabung. Cumanya di situ dia ada aspek yang lain. Maksudnya, contoh tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini maksudnya penghormatan masjid dengan cara semayang. Kita mari-mari masuk waktu zuhur, kita semayang sunat qabliyah, tapi dapat tahiyat. Jadi begitu juga contohnya di pagi Jumaat, wajib mandi kita sebelum malam. Mandi itu kita mandi untuk janabah, tapi dalam satu sebab waktu itu adalah waktu untuk Jumaat. Jadi juga cuma boleh gabung. Cumanya sekarang ada sebahagian ulama dia kata hak fardu dan sunat tak boleh niat walaupun benda tu dapat. Macam tadi sembahyang qabliyah sebab sunat, dia nak gabungkan tahiyatul masjid, tak ada masalah. Kalau dia tersebut pun ada di kalangan ulama kata masuk, tapi ada yang kata tak sebab tak niat. Tapi sunat dengan sunat boleh. Sekarang kalau wajib dengan sunat ada yang tak boleh. Jadi walaupun tak niat, ada yang katakan dapat sebab pun dia telah buat. Seperti contohnya hak tadi dia masuk orang baru kan sembahyang sunat boleh digabung niat, tapi kalau dia masuk orang dah nak takbir, dia sembahyang subuh fardu, boleh niat tahiyat. Tapi ada kalangan ulama kata tahiyat dia dapat
Sebab maksud tahiyat menghormati masjid dengan semayang. Sehingga kan kalau ada orang tu dia masuk, dia berasa malas nak buat semayang sunat, dia diri tunggu. Bila iqamah baru dia masuk semayang, dapat juga tahiyat. Selagi kita duduk, kalau dia duduk baru tak dapat tahiyat. Ada di kalangan ulama. Jadi tadi maknanya kalau ada macam tu kan ada poin tadi kan, poin nak tambah selama mana tidak ada halangan, tidak ada tegahan, tidak ada sebabnya. Al-aslu fi syai', usul pada setiap benda selagi mana benda tu bukan ibadah. Kalau benda bukan ibadah, al-aslu fi syai', contoh kita mandi. Mandi ni bab dalam muasyarah muamalah dan juga persyaksian. Jadi mandi tadi kita pun selain daripada apa yang Nabi katakan tentang hikmah atau rahsia dia tu, banyak lagi benda, sama ada dari segi kajian sains tu ataupun apa yang kita dapat, benda tu tak salah nak menerangkan. Sebab apa? Al-aslu fi syai' al-jawaz. Asal bagi setiap benda selagi mana benda tu bukan ibadat adalah keharusan, melainkan apa yang dilarang syariat. Syariat kata tak boleh bagi tahu gini, tak boleh. Satu dia maknanya kemungkinan lama-lama dia tertinggal atau terbatas, wajib qada. Okey. Saya pernah terbaca, cuma nak ambil balik nas kat mana. Dia kalau keadaan gini, hari Khamis atau hari Isnin, oleh kerana niat fardu tidak boleh digabung dengan niat sunat, dia niat fardu je. Tetapi sunat dapat, automatik macam tahiyatul masjid tadi. Sebab dia buat hari itu. Sebagian ulama tak boleh dia kata kalau tersebut niat tak jadi, sebab innamal a'malu binniyat. Tapi dari aspek tak boleh digabung niat fardu niat sunat tu, dia niat fardu untuk dia qada, tapi sebab dia buat pada hari Khamis dapat Khamis, sebab dia buat pada hari Isnin dapat, atau sebab dia buat pada hari-hari putih dapat hari putih. Puas dengan kias. Betul. Dia ada kias ma'al-farid dengan kias yang betul. Kias wujud pada ulama sahabat sahaja. Sahabatnya cuma maka sahabat kias. Ya, memang itu yang terbaik. Kita ambil agama sahabat. Sebab tu Syahrulullah sendiri dia ada tujuh kitab fiqh Sayyidina Umar, fiqh Sayyidina Umar, maknanya benda-benda yang ada kadang tidak tafarrudan yang ada pada diri sahabat. Sebab setiap sahabat itu boleh dikatakan mujtahid. Itu terbaiklah. Tetapi masalah-masalah terkini yang bagi kadang memang tak pernah wujud zaman itu. Itu kadang-kadang ada benda yang tak dapat menyerupai, cuma qiyas boleh dibuat. Qiyas tu pula selagi mana tidak dipanggil ma'al-farid, tidak ada benda yang menyebabkan qiyas tu tak betul. Maknanya cara qiyas tu kena ada dia ada rukun-rukun qiyas pula, dia ada bab qiyas khas. Kena tahu bab tu tak ada masalah. Memang bukan senang sangat kena tahu. Dia kena tahu je, tahu senang maknanya tahu rukun qiyas, maqis, apa yang kita nak qiyas, apa yang dikiyas, mana lebih kena buat, mana jadi kurang. Di tempat yang kita nak qiyaskan tu harus kena lebih gagah. Kalau benda tu dah tak gagah dah, kita nak qiyas ni nak pegang benda tak kuat dah ni. Dia ambil itu sebenarnya atas dasar memabukkan setiap benda cair, asalnya cairan yang memabukkan haram. Jadi bila setiap memabukkan haram, jadi apa saja jenis yang memabukkan haram. Jadi asal benda
Jadi pada orang dia kata benda-benda yang ada di dalam rokok itu asalnya adalah benda yang boleh membawa kepada mabuk. Walaupun dia tak mabuk, tapi asal kepada mabuk tu ada. Atas dasar tu dipanggil peratusan yang banyak kepada mabuk tu ada, maka hukumnya haram. Yang ambil tu, yang ambil ataupun kulul muskir haram tu, setiap benda yang memabukkan haram tu asalnya. Itu juga sebab orang mana? Memudaratkan. Itu masuk kan? Dia asalnya memabukkan asal. Lepas tu waktu memudaratkan bila ditengok kandungan dalam dia apa semua itu lagi bab-bab tambahan-tambahan yang menguatkan kata bila ulama memfatwakan haram. Tapi orang nak isah, dia cari benda macam mana boleh jadi antaranya dia kata tak mampu. Jadi sepatutnya dah begitu kan, kalau kita nak ikut syariatnya, kita cari yang lebih selamat sepatutnya. Selain daripada itu banyak masalah lagi, asapnya, membazirkan duitnya. Kalau kata tengok dari aspek membantu kepada syarikat yang bukan Islam yang banyak lagi ya. Itu benda. Kali juga dia kena tahu yang ini ikon. Seingat saya satu kaedah masa kami di tahun 3 dulu, kaedah itu ada dalam fiqh Hanafi. Kalau tak silap saya dalam kitab apa tu? Ikhtiyar. Kitab Al-Ikhtiyar fiqh Hanafi, tapi kaedah tu dia bagi. Kaedah dia panggil kita kena buat, dia panggil anggaran ataupun dipanggil kaedah kita takdir. Takdir ni benda tak ada, tapi anggapan atau anggaran kita buat. Contohnya kita buat ambil basi, kita buat anggarannya lebih apa? Anggaran ada, jadi kaedah tu kita buat. Maknanya kalau kita tahu ada tapi tak tahu macam mana, jadi buat atas angin itu tak dipanggil tak gagal pun. Jadi ya, kita pun kita lebih tak apa. Itu sebab ada orang dipanggil apa, qada berpanjangan atau qada berjadual. Itu jadi panjang. Contohnya kita ni balik dulu umur 15 tu balik. Antara orang yang umur 13 balik dah, tapi jelas-jelas kadang ingat dah. Jadi dia buat satu anggaran okey 2 tahun kan. Contoh, bila dia buat gitu, dia pun buat setiap isteri kami. Contohnya dia selalu isteri kami puasa sunat, tapi dia kotor untuk dia buat anggaran dia 2 tahun. Maknanya 2 tahun puasa bermakna 60 hari. Dia buat anggaran 60 hari. Walaupun mungkin ada yang bukan tinggal semua, ada buah, ada dok. Tapi dia nak dia panggil apa? Basi. Lebih apa? Okey pula. Maknanya kita pada hari, tapi kita tak buat niat sunat pun. Maknanya niat sunat tak buat, niat qada je. Itu lebih selamat. Sebab qada benda wajib. Kita buat anggaran lah, maknanya tak kira lah 2 tahun, 3 tahun, dia kelebih tak ada masalah. Macam bab zakat lah, kelebih dia akan jadi hak sedekah. Ya, tapi anggaran itu pun tak ada masalah. Boleh ada anggaran, maknanya setahun ke 2 tahun, maknanya 30 hari ke walaupun ada mungkin tahun tu bukan kata tak ada buat asuh, ada celah-celuh tu. Celah-celuh tu nak buat umur hidup kita adalah umur okey. Maknanya dalam tempoh daripada 15 hingga 40 boleh tak ada. Tapi waktu banyak kena anggaran tu. Sebab dia tak boleh kita tambah ada anggaran. Anggaran tu lebih tak ada masalah. Cuma bab niat tadi maknanya yang waktu kita takkan gabung dengan yang sunnah.
Dia guna kaedah tu. Saya nampaklah orang yang guna kaedah lama-lama tu kita istighfar ya. Dan sedangkan sembahyang bila kita tinggal bermakna kita berhutang. Hutang wajib bayar wala tak dituntut. Kaedah asal. Kemudian yang kedua pula orang yang dapat diskaun untuk bayar motor tu orang masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Kita tak boleh nak kias kata kita pun macam masuk Islam. Macam bukan baik, bukan masuk Islam, bukan baru masuk Islam. Kita macam dia. Maknanya kita masa kita difardukan kita tak buat. Bila kita tak buat, dia sebenarnya satu-satu sembahyang yang ditinggalkan dan tidak buat pada waktu pun nahas dia sangat besar. Maknanya kita tidur, dalam makan ada kenahasan dia. Maknanya keburukan itu selalu mengikori kita. Jadi ada yang berpendapat tak perlu. Dikira kaedah dia macam orang baru masuk Islam. Tapi ada yang pendapat kena buat. Tetap kita kena anggarkan apa. Pada saya lah, lebih baik kita salah buat dari salah tak buat. Sebabnya ada dua-dua pihak ada. Masing-masing ada hujung. Ada kata tak apa istighfar ya cukup. Tapi tak ada jaminan. Nah, sebabnya kita asal daripada kaum Islam tu. Adapun orang yang asal dari Islam itu memang jelas kaedah tu, maknanya bila dia masuk Islam. Sebabnya dalam usul fiqh, dalam warakat pun ada disebut. Kan warakat Imam Ibnu Juwaini, dia kata apa? Orang yang mana bila difardukan sembahyang, dia tak buat sembahyang, dia tak sembahyang. Maka kefarduan tu bukan kata orang Islam saja. Orang kafir pun kena. Cuma orang kafir tidak ada syarat tak cukup syarat untuk sah sembahyang. Dia tak boleh sembahyang. Kalau dia sembahyang pun tak jadi. Tapi dia tetap kena. Melainkan beberapa tempoh dia telah memeluk Islam. Bila dia memeluk Islam, perintah sembahyang yang kena kepada dia semasa memeluk Islam tu semua terhapus. Dia ada kaedah sekarang yang orang kata kita Islam dah pun kita tu dia guna qiyas tu, kata qiyas tu ma'al farithiyah tak kena. Sebab yang beza orang tu dia tak masuk Islam kerana dia dulu memang perintah sembahyang kena, tapi dia tidak boleh melakukan kerana tidak mencukupi syarat sah sembahyang. Tapi tiba-tiba lepas kata umur 25, 10 tahun lepas balik dia pun masuk Islam. Jadi hak kena dulu tu dikira sebagai bonus, diskaun, tak boleh buat. Apa belakang kerana Islam dia tu besar lagi, Allah bukan. Ada pun orang yang sedia Islam tak sama. Nak kias satu. Sebab demo-demo yang kata tak perlu tu demo kias orang bukan Islam masuk Islam. Sebab dia kira dalam fiqh usul orang bukan Islam pun tuntutan sembahyang kena. Tu dia kira tu. Jadi pada saya tu tengoklah hujah kuat kena buat. Walaupun ada orang kata tak buat tu masing-masing ada hujah mungkin kan, dia orang ayat Al-Quran ke dan dengan kias tadi kan. Kias orang kafir walaupun dia termasuk Islam tuntutan solat tetap kena, tapi bila dia masuk Islam dia diberi bonus oleh Allah Taala, tak perlu diubah. Tajuk sesiapa yang mengatakan baik, inna husnal a'mal wa qubha, baik buruk amalan itu akal semata-mata. Muka surat apa? 32. Kita ada masa Surat 32. Inna husnal a'mal wa qubhaha, sesungguhnya mengatakan baik buruk amalan itu aklian, maknanya semata-mata pada akal. Min kulli wajhin, tak kira daripada mana pun, kira termasuk semata-mata akal. Fa qawluhu batilun, maka kata-katanya itu juga adalah batil. Kenapa dikata batil? Na'am kama aujabatis sunnah hazi, sebenarnya perkara ini telah ditetapkan oleh as-sunnah.
Itu hukum syarak sememangnya mengandungi masalah dan hikmah untuk manusia. Tiba-tiba dia kata dok, amal baik buruk akal yang semata. Dan disepakati oleh ulama mujtahidin. As-Sunnah juga menuntut bahawa turunnya wahyu yang memutuskan dengan pengwajiban dan pengharaman merupakan sebab yang besar padanya sendiri untuk diberikan pahala kepada orang yang taat dan disiksa orang yang derhaka. Maknanya wahyu yang mahir itu pun semata-mata adalah wahyu yang mewajibkan atau mengharamkan itu. Dan disiksa orang yang derhaka tanpa mengambil kira akan kemaslahatan tersebut. Perkara ini bukanlah sebagaimana yang disangkakan bahawa elok atau buruk amal adalah menurut akal semata-mata dari semua sudut, dengan erti orang yang beramal itu berhak mendapat pahala dan mendapat azab, dan sangkaan bahawa tugas syarak hanya untuk memberitahu tentang keistimewaan amalan-amalan sebagaimana hakikatnya tanpa menetapkan wajib dan haram, sama seperti doktor yang preskripsikan ubat, bagi tahu ubat dan berbagai jenis penyakit, maka ini merupakan sangkaan yang tidak betul dan jelas sekali ditolak oleh sunnah Rasulullah. Apa yang diwakili dalam sunnah kata? Tengok bagaimana sangkaan ini betul, sedangkan Rasulullah bersabda berhubung dengan solat tarawih sebagai contoh, hatta khasyitu an yuktaba alaikum, sehingga aku bimbang ia difardukan ke atas kamu, sebab tu aku tak mari buat jemaah. Ada beberapa hari Nabi pernah buat, lepas tu Nabi tak buat. Bila ditanya kenapa, dia kata takut bila buat semua akan jadi fardu. Fardu memberatkan kamu pula. Sabda Nabi lagi, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram wa hurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya sebesar-besar kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam kepada orang Islam yang lain ialah sesiapa yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan ke atas orang ramai, lalu ia diharamkan kerana pertanyaannya. Antara contoh dalam fiqh ini, ada kawan kita di berniaga, orang mari hantar barang. Nah, dia orang mari hantar barang, dia berniaga, dia punya urusan jual beli, akad, dia lah. Nah, kita ni tak ada kena-kena. Dok, barang ni ambil mana? Dia beli kau. Barang curi kau mana? Kita tak ada kena-kena tu jual beli dia. Dia punya pasal, kita dibeli, akad ijab pun habis dah kita. Boleh. Tetapi dengan ada yang macam ni, nak dibeli tu tak jadi halal. Ada yang menjadi dia tu syuhah. Sebab apa? Dia punya sangkaan-sangkaan tadi. Benda tak patut buat apa? Kau suruh dia buat apa? Melainkan depan mata dia tu barang curi, tahu dah ni barang apa curi tu, sebab pada dia memang tak boleh dan dia tahu dia kena bagi tahu. Ni benda tak ada benda apa. Dia yang wujudkan benda. Itu dia kata menyulitkan dengan sebab persoalan atau dengan sebab pertanyaan. Bani Israel Allah Ta'ala kata sembelih dulu. Dan kalau dia Quran tu sembelih dia. Dah tak sebut lembu apa sembelih dia lembu apa. Tapi oleh kerana pertanyaannya jadi susah. Makin sempit. Mungkin akhirnya dia buat. Kalau tak buat, sampai bila tak habis. Lagi tanya, lagi ada jadi makin kecil. Jadi menyusahkan sebab pertanyaan benda tak perlu ditanya. Kalau benda perlu ditanya, ada perkara yang wujud dipanggil kesangsian ataupun antara dua ke, bolehlah nak tanya mana lebih boleh, mana tidak. Ini benda tak perlu tanya. Dan selagi benda tadi tak menimbulkan untuk kita soal, apa kalau tengok contohlah nak beli ayam, tengok macam tak butuh. Tu mesti kena tanya berapa. Tak contoh bagi mana, daripada mana, siapa yang tu. Ada benda-benda yang perlu, ada benda yang ada berlaku di kalangan kita. Pergi kedai mama, contoh di Kuala Lumpur, dia kita tak suruh dah kedai mama tulis bismillah kan, selalu boleh Allah Muhammad apa semua, tengok pakai dia bismillah. Tapi ada orang yang lebih warak sikit, bila dia musuh timbulkan tak boleh.
Dia jumpa orang yang bawa pelayan tu, dia tengok tak sedap. Dia kata dia tak sedap hati. Saya kata kadang-kadang kita tak perlu usul, tapi dia kata bila dia usul, dia tanya, awak Muslim? Sebab dia rasa tak sedap. Tengok mungkin Allah malam macam mana kan reaksi kau macam mana. Orang tu kata Muslim, awak sebenarnya subuh berapa rakaat? Orang faham apa tu 5. Dia bayar subuh 5 rakaat. Awak ucap kalimah syahadat. Boleh ucap. Dia pun tu tak makan, tak boleh makan. Dia sebenarnya tak ada apa pun, walaupun orang bukan Muslim, bukan dia yang buat apa benda tu. Kita pernah musuhkan kita pergi ke India, masuk kedai chai minum. Kira tak boleh lah kan, cuma boleh cari itu. Tapi selagi benda tu kita tidak syok benda yang air dia atau makanan dia tu, selagi tak ada benda yang disyak, kita tak ada masalah. Walaupun yang menyediakan bukan orang Islam. Sebab Nabi pun pernah dengan orang Yahudi tak berjual beli dengan orang Yahudi, tapi kurang boleh bila dah dia memusuh, jadi tak sedar. Dia kata kita tak boleh makan orang Islam yang menyediakan, tak makan. Bila musuh memang ada benda gitu. Tapi bila was-was tinggal, itu kaedah dia. Benda yang tak sedap, rasa apa? Mahakam fi sadri. Benda yang rasa tak sedap hati, rasa tak sedap. Ada was-was walaupun kita tak tanya pun tinggal lebih baik. Sebab benda terutama makan ni boleh kita lebih perhatian. Okey, kemudian dia kata apa? Dan banyak lagi hadis-hadis tentang perkara ini. Maknanya benda katanya ada di sebalik, bukan kata baik atau buruk tu tidak ada apa semata-mata akal, tidak. Bagaimana perkara ini menjadi betul, sedangkan maknanya perkara yang dia kata ini semua jenis akal saja. Sedangkan jika yang demikian itu, iaitu begitu tentu harus tidak berpuasa bagi orang yang bermukim, yang menghadapi kepenatan seperti penatnya orang bermusafir. Orang bermusafir tak wajib puasa. Tak wajib puasa apa? Dia penat. Jadi orang yang duduk di mukim, dia kata, kita wakilnya penat ke? Nak kira dia penat, kita penat ke? Tak wajib ke puasa tu? Menghadapi kepenatan seperti penat orang bermusafir kerana kedudukan kepayahan yang menjadi asas kepada rukhsah dan tidak harus berbuka bagi musafir yang bermusafir dalam keadaan mudah dan selesa. Demikianlah seterusnya berhubung dengan sepadan-sepadan lain yang ditetapkan syariat. Jadi syariat bagi itu kerana asas dia tu rukhsah diberi kepada orang musafir itu, tak wajib Jumaat, tak wajib berpuasa, kerana memang dia menghadapi kesukaran, walaupun kadang kesukaran itu tak ada pun. Pakistan lalu kita bermusafir jauh, pergi Lahore perjalanan jauh. Kalau naik flying coach tu, naik coach jenis berekon, ada pramugari, memang tak ada masyarakat langsung tu. Ada pun yang tengah hari makan oleh puasa. Tu bawa makan dia kata musafir tak wajib puasa. Kita kata ialah ilat tak wajib puasa tu kerana masyarakat susah, payah. Sekarang masyarakat apa? Tak ada masyarakat. Maknanya pada dia tak berpuasa pun tak ada masalah, pun ada dia dapat rukhsah walaupun dalam keadaan senang. Nak bandingkan orang kampung lebih susah ada lagi. Tetapi tetap itu asal rukhsah. Apa dia punya kaedah asal rukhsah kerana ada kesukaran. Sebab tu dibolehkan jamak sembahyang. Jamak sembahyang nak kira sembahyang mana boleh. Tak masuk waktu sembahyang jamak tak boleh. Tapi oleh kerana rukhsah ada dibantu. Dia Rasulullah dalam musafir, dia tidak jamak, dia qasar ya. Ya. Kalau buka awal lagi lah. Dia lah, kalau kata masyarakat pun buka awal pagi masyarakat kau. Kalau lagi nanti masa masyarakat tu lah. Itu sebab itu kaedah pula dalam usul menggunakan usul mengikut kadar. Macam kata kalau dalam darurat dibolehkan makan lebih apa, khinzir ke, makan benda yang haram, tapi bukan kita boleh makan lebih-lebih. Sekadar tak mati je, sekadar taklah sangat sampai menyebabkan penyakit. Itu dia kata rukhsah diberi, ada kadar dia. Tidak kata boleh haram ad-darurat mubihul maksud. Bila darurat boleh melakukan benda yang dilarang, dia pun ambil habis banyak-banyak lebih ahli.
Al-qadar biqadriha, mengikut qadar saja. Okey. Ini kita ambil satu lagi yang terakhir kita pada pagi ini. Dia kata pelaksanaan kita perintah tidak bergantung kepada mengetahui kemaslahatan. Pelaksanaan kita, maknanya melaksanakan hukum Allah Ta'ala ni tidak bergantung kepada mengetahui kemaslahatan. As-Sunnah juga mensampaikan bahawa pelaksanaan titah perintah apabila sahihnya riwayat tentangnya tidak diharuskan bergantung kepada mengetahui kemaslahatan. Mesti tahu kemaslahatan, kerana akal manusia secara sendirian tidak mampu mengetahui kebanyakan kemaslahatan, dan kerana baginda itu lebih dipercayai daripada akal kita, justru ilmu ini amatlah kikir terhadap, bukan ahli. Manakala ahli saja diberi. Dan disyaratkan dalam ilmu ini seperti syarat-syarat mentafsirkan Al-Quran, dan haram mengharunginya dengan akal fikiran. Kita nak menafsir dengan akal kita semata-mata tanpa bersandarkan kepada sunnah dan juga asar sahabat. Jadi tak boleh. Ada benda dengan kita tahu, tapi tidaklah semesti setiap amalan kita tu mesti kita tahu masalah tidak begitu. Contoh yang sahih bagi taklif syar'i, jelas daripada apa yang kami sebutkan sebelum ini bahawa yang betulnya dalam taklif syar'i, maknanya sesuatu amalan yang ditaklif diberi secara syariahnya ialah analogi seorang tuan yang hamba-hambanya itu sakit, lalu dia memerintahkan doktor yang khusus untuk memberikan ubat kepada mereka. Jika mereka itu patuh pada orang yang bererti mereka telah patuh kepada tuan, mereka akan disenangi oleh tuan mereka dan digajari dengan kebaikan dan selamat pula dari penyakit. Sebaliknya, jika mereka mengingkarinya, berarti mereka telah mengingkari tuan, sebab tuan yang suruh doktor tadi itu bagi ubat, dan pasti akan dimurkai dan dihukum dengan seburuk-buruk hukuman, dan mereka pula akan binasa kerana penyakit. Tentang perkara inilah Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadisnya yang menukilkan kata-kata malaikat, "Mathaluhu kamathali rajulin bana daran wa ja'ala fiha ma'duma wa ba'asa da'iyan." Ini perumpamaan Nabi. Dan Nabi ini sebagai Rasulullah, apa yang Nabi bagi tahu kita ikut, maka kita menyuka ke Allah. Perumpamaan adalah seperti seorang membina sebuah rumah dan menyediakan hidangan jamuan dalamnya. Dia menghantar seorang untuk menyeru kepada jamuan. Dan yang bina itu Allah Ta'ala, yang hantar orang yang pergi jemput itu Nabi. Sesiapa yang menyambut seruan dan menerima jemputan itu akan memasuki rumah dan menikmati jamuan tersebut. Sesiapa yang tidak memenuhi jemputan, berarti dia tidak memasuki rumah dan tidak pula dapat memakan jamuan tersebut. Itu perumpamaan tentang Nabi diutuskan. Rasulullah SAW bersabda, "Innama mathali wa mathalu ma ba'asani Allahu bihi kamathali rajulin atta qauman faqala ya qaum inni ra'aytul jayy" ila akhirih. Perumpamaan Nabi diutus membawa seperti seorang lelaki datang satu kaum, lalu dia berkata kepada kaum, "Hai kaum, sesungguhnya aku melihat satu pasukan tentera dengan mata kepalaku sendiri, dan sesungguhnya akulah pemberi amaran yang nyata kepada kamu, oleh itu adalah kamu mencari perlindungan untuk selamat. Maka satu golongan dari kamu, kaumnya patuh kepadanya, mereka berjalan pergi dengan tenang pada waktu malam, lalu mereka selamat. Manakala satu golongan lagi mendustakan, betul, dan mereka tetap berada di tempat itu sampai ke pagi. Tentera itu pun menyerang mereka pada waktu pagi dan benar-benar membinasakan mereka." Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi seperti yang diriwayatkan dari pada firman Allah Ta'ala, firman-Nya, "Innama hiya a'malukum turaddu 'alaikum." Itu sebenarnya amalan kamu yang dikembalikan kepada kamu. Maknanya Allah Ta'ala buat sesuatu untuk kebaikan hamba itu sendiri. Berdasarkan apa yang kami sebutkan di atas, terdapat pertengahan antara dua perkara
Dan sesungguhnya amalan dan turunnya ketetapan dengan mewajibkan atau mengharapkan itu mempunyai kesan pada layaknya mendapat pahala dan kesesaan. Maka dapat dihimpunkan di antara dalil-dalil yang bertentangan berhubung dengan orang-orang jahiliyah itu, adakah mereka diazab atas amalan yang mereka kerjakan di zaman jahiliyah atau tidak? Ini persoalan itu. Dia telah memeluk Islam, tapi amalan jahiliyah itu sebab timbul pernah timbul mereka-mereka yang mula-mula kiblat ke Al-Aqsa. Lepas pada itu Allah Ta'ala suruh arah kiblat ke Baitullah. Lepas tu sembahyang ke Al-Aqsa dulu tu macam mana? Jadi keharusan membuka ilmu rahsia syariah dan faedah di sebaliknya ini yang dinyatakan di awal-awal bahawa ada 6 perkara kan. Ada 6 perkara ni. Tajuk dia bukan lagi. Lepas sikit lagi tapi di antaranya di sini Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita apa yang kita dengar, apa kita dengar satu, kitab dia mungkin agak sukar sikit, bukan semua orang boleh tentu. Yang kedua, dia kata sukatan tak boleh nak ambil, kita dengar. Tetapi yang ketiga, oleh kerana Syah Waliullah ni orang yang tidak ta'assub mazhab sebenarnya. Itu yang utama sebabnya di Darul Ulum Dewan ni ta'assub Hanafi. Itu perkara yang paling besar. Dan Syah Waliullah orang tidak ta'assub. Pernah sekali masa saya di tahun 4 tadi lah, kita cakap dengan budak tahun 6. Tahun 6 ni usul tafsir, usul kabir kitab Syah Waliullah. Bila kita cakap tentang Syah Waliullah, Syah connection. Syah tu siapa? Macam tu ada. Kata, mula mengaji tu, kita Syah Waliullah. Usul kabir. Sampai gitu sekali dia, maknanya orang ambil isi pengisian ataupun apa yang perlu untuk belajar sebab kaedah yang dia buat dalam usul tafsir itu hebat. Tapi dia sendiri kadang orang-orang terutamanya Yubandi ni lah, dia tak boleh terima orang tidak ta'assub. Dalam kelas kita biasa ya, bahagian kalau kita pokok Syafi'i. Nah, haji besar-besar kita lah. Itu antara sebab lah kalau tak silap saya mata pelajaran Hujjatullah ni dibuang daripada Dauratul Hadis. Asalnya ada dalam Dauratul Hadis sebab dia satu fan yang berbeza. Asalnya ada. Sebabnya daripada Syekh mula-mula bina diubah sendiri pun dah ambil daripada fiqh Syah Waliullah juga asal-asal dulu tu. Tapi akhirnya oleh kerana dia tengok Syah Waliullah memang orang yang tidak ta'assub, terutama kalau tengok kitab Al-Insaf ni. Kitab Al-Insaf tu kaedah Syafi'iyah dia, Hanafi dia. Dalam tu dua sebab antara mazhab besar dua ni Syafi'i Hanafi. Dalam tu kedua dia masuk. Jadi sebab dia Syah Waliullah sendiri itu masa menulis lagi kira ramai lagi diubah wujud lepas dah akhir kemudian sebab itu juga pada zaman ni semua contohnya orang anak-anak dia mana semua benda yang sama dia bawa macam cucu dia Syekh Ismail Syahid benda yang sama dia bawa. Itu sebenarnya asal dulu ada tapi kemudian dia itu sebab bila Maulana Zakaria dia tengok tulisan Syekh Ismail Syahid kitab Taqwiyatul Iman tu disuruh Maulana Abu Hasan arabkan sebab dia kata ni benda ni bukan hanya di India berlaku ni, apa yang menulis ni seluruh dunia ada, di kawasan Arab pun ada, arabkan. Nanti diminta apa saya Abu Hasan Al-Nadwi pun arabkan kitab Taqwiyatul Iman dengan nama Risalatul Tauhid. Dia orang yang turun padang berada dalam lapangan, kemudian apa-apa dia hadapi. Kemudian satu kitab kata Masuk Imaman. Selepas Syekh Ismail Syahid tulis Taqwiyatul Iman,
Adalah orang macam berilmu tu. Dia tengok dia kata Syah Ismail ni tidak mengagungkan Nabi. Sebab di dalam tu Nabi tak kuasa. Nabi tak kuasa. Memang tak kuasa. Bila dia tengok kita, dia kata tak muliakan Nabi, tak agungkan Nabi. Dia tulis satu kitab Masuk Imamat tentang kelebihan-kelebihan Nabi daripada Al-Quran dia ambil. Kesempurnaan Nabi itu ditulis kamalat ada 5 jenis. Wijah, Izzah, Mu'jizah sebagainya tu. Dia kata apa yang aku tulis ni, orang yang menuduh kata tidak mengagungkan Nabi, 10% daripada apa yang aku tulis pun kita tak ada. Nak bagi tahu dia satu, kita mengagungkan mengikut kadar had tertentu yang tak boleh lebih pada had batas. Wallahu a'lam. Kita sambung semula tentang nanti insya-Allah 6 faedah pengetahuan ilmu ni yang kita akan baca nanti di mana tu lepas ni bawa masuk. Tapi di awal-awal tu saat ni dia rangkumkan dulu awal-awal tu. Dia bagi tahu awal-awal kan di surat sepintas lalu tu 6 faedah tu lepas ni bawa masuk. 6 faedah tak ada lagi. Lepas ni bawa masuk. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.